disebabkan kerana gham ni keadaan azab yang menyebabkan mereka rasa duka cita dan sedih sentiasa, lalu mereka dikembalikan. Baik, ayat sebelumnya tu menjelaskan macam mana tu. Walahum maqami'. Maqami' dan disediakan untuk mereka batang-batang besi untuk menyiksa mereka. Dia ada batang besi yang malaikat gunakan setiap kali orang kafir tu nak lari keluar. Nak keluar memang tak boleh lah. Daripada tengah neraka nak lari ke tepi, maka akan ditarik. Malaikat bukan tendang, dia tarik, dia guna maqami'. Ada pula setengah-setengah yang ustaz yang begitu bersemangat. Dia kata setiap kali nak keluar kena tendang. Tak, bukan tendang. Ada maqami', ada batang besi yang digunakan untuk wa'idu, untuk ditarik. Itu antara gambarannya yang kita boleh kaitkan dengan ayat tentang neraka sakor dalam ayat 31 surah Al-Muddathir. Jadi hari ini kita nak sambung tu ayat yang berikutnya, ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla wal qamar wal laili idh adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Kita ambil setakat tu, itu jalan cerita tu pula habis lagi tu. Tak apa, kita ambil setakat tu dulu. Kalla wal qamar. Sekali-kali tidak begitu. Maksudnya, sangkaan orang kafir bahawa mereka boleh mengalahkan jumlah malaikat 19. Malaikat yang jaga neraka tu bukan begitu. Mereka tidak akan mampu berbuat begitu. Wal qamar, demi bulan. Allah Ta'ala bersumpah dengan bulan. Wal laili idh adbar, dan demi malam. Jadi waw yang terdapat pada ayat ini adalah dipanggil waw qasam. Wawul qasam. Waw menyatakan sumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan setengah makhluknya. Bulan, malam, waktu subuh. Dan demi waktu malam apabila ia sudah pergi adbar. Mana sudah meninggalkannya dengan naiknya waktu fajar ataupun bermulanya siang. Was-subhi idza asfar, dan juga demi waktu subuh apabila dia sudah terang benderang. Nanti kita akan tengok apa maksud asfar di sini. Dia ada kaitan dengan salat subuh. Ada hadis sebut Nabi salat subuh waktu ghalas, waktu taglis, dan waktu isfar, waktu asfar. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan bulan, malam dan subuh ni untuk menyatakan bahawasanya sesungguhnya dia dhamir ha tu kembali kepada neraka sakar, adalah suatu malapetaka bencana yang besar. Bukan perkara yang main-main. Ini perkara yang sangat besar dan perlu diberi perhatian serius oleh manusia kerana dahsyatnya azab dia. Sebagai suatu nadhiran, sebagai suatu amaran bagi manusia, lil bashar. Bashar, kalimah yang digunakan dalam surah ni untuk manusia adalah bashar. Juga dengan maksud al-insan ataupun an-nas kalau jamaknya. Itu pun manusia ni bukan semua. Bagi sesiapa yang mahu, di antara mereka yang mahu untuk yataqaddam, untuk maju ke depan dalam mengerjakan kebaikan sebagai persiapan supaya dia tidak menjadi ahli neraka, ataupun dia memilih untuk yata'akhir, mundur. Mundur ni buat tak hirau, buat tak peduli. Orang bersungguh nak tambah ilmu, nak tambah amalan untuk lebih bersedia perjalanan yang jauh ke akhirat, dia buat tak erti. Itu yata'akhir. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kullu nafsin, setiap diri manusia, setiap jiwa manusia,
bima kasabat, dengan apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan, dia bersifat rahinah, tergadai. Rahinah, rahinah tu mana tergadai, rahnun. Kita di Malaysia ni sekarang dah famous pajak gadai Islam, ar-rahnu. Manusia dengan apa yang mereka usahakan tergadai. Maksud tergadai tak akan terlepas kecuali setelah diberi balasan di akhirat nanti. Orang kata sakut. Kita buat gapo-gapo tak terlepas. Benda tu masih ada sangkut paut dengan diri kita sehingga selesailah urusan perbicaraan di akhirat nanti. Illa ashabal yamin. Kemudian ada pengecualian. Kecuali golongan kanan. Kecuali golongan kanan diberi rahmat oleh Allah. Maksudnya dia tak akan berhadapan dengan kesusahan kerana banyaknya amalan baik mereka. Fi jannatin yatasaalun, dalam syurga mereka itu saling tertanya-tanya. Jadi ahli syurga ni pun dia tidak kata duduk relax, tapi dia masih tertanya-tanya tentang apa nasibnya al-mujrimin, orang-orang yang berdosa itu, orang yang bersalah tu. Kita kata peduli apa, dah masuk syurga lah. Orang lain masuk neraka lah. Tak. Baiknya ahli syurga ni masih terfikir apalah nasib orang yang masuk neraka. Lalu dia bertanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka sakar. Salaka yasluku ni dia macam mana kalau kita belajar bahasa Arab? Apa yang menyebabkan kamu melalui satu perjalanan yang membawa kamu ke neraka? Salaka yasluku. Nanti kita bincang lepas ni asal kalimah salaka. Lalu jawab mereka, qalu lam naku minal musallin. Mereka jawab, kami dahulu tidak solat. Puncanya tidak menunaikan solat. Baik. Kalau ayat ni untuk orang kafir, kita kata solat buat apa? Solat tidak sah. Ada perbincangannya nanti, sebagaimana disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Baik, kita kembali kepada ayat 32. Kalla, sekali-kali bukan begitu. Wal qamar. Ada tiga benda yang Allah Ta'ala jadikan objek dalam sumpahnya. Bulan, malam, dan satu lagi subuh. Bulan, benda lah, kita nampak bulan di langit. Malam ni merujuk kepada waktu, dan subuh pun waktu juga. Baik. Kita pun tak tahu kenapa Allah Ta'ala memilih tiga ini sebagai bahan untuk dia bersumpah bagi menyatakan neraka sakar ni besar. Besar dia punya bencananya. Sebab salah satu tanda kiamat yang telah berlaku zaman Nabi adalah bulan terbelah. Dipanggil apa dia? Insyiqaqul qamar. Itu kita kena rujuk dalam surah Al-Qamar, surah bulan. Dalam Quran ada satu surah namakan surah bulan. Terdapat satu surah dinamakan surah Asy-Syamsu, surah matahari. Baik, surah bulan, surah yang ke-54, muka surat 528. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah hampirlah saat berlakunya kiamat dan telah terbelahlah bulan. Peristiwa terbelah bulan ini betul-betul berlaku, realiti. Ini ayat Quran, dan apa Allah Ta'ala ceritakan semua adalah benar. Apabila orang-orang kafir di Mekah mencabar Nabi supaya belah bulan, Nabi berdoa kepada Allah dan dia tunjuk dengan hujung jarinya, betul nampak bulan tu terbelah dua. Bagai kita belah buah apple, kita belah dua. Nampak terbelah. Kemudian bulan itu kembali bercantum, bertakuk. Kalau kita cari dalam mana-mana pencarian, cari hadisah, peristiwa insyiqaqil qamar. Ini salah satu mukjizat Nabi. Dengan berlakunya peristiwa ini menjadi petanda bahawa salah satu tanda kiamat dah berlaku. Hadisah, peristiwa insyiqaq al-qamar, terbelahnya bulan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjadikan bulan salah satu objek dalam menyatakan sumpah bahawa urusan neraka sakar ni sesuatu yang besar, yang manusia dia ada di bawah tu. Hadisah insyiqaqil qamar. Tadi dah ada dah, tergelap pula. Tak apalah, boleh type yang lain. Peristiwa terbelahnya bulan. Tapi masalahnya orang kafir di Mekah tetap ada di bawah tu. Tetap tidak beriman juga. Bahkan kalau kita lihat dalam beberapa image yang diambil oleh pihak aero angkasa lepas di negara barat lah, NASA apa, memang ada macam satu garisan memanjang pada bulan.
bulan terbelah. Ini dia antara mukjizat Nabi SAW berlakunya hadithah peristiwa yang disebut insyiqaq al-qamar, terbelahnya bulan. Itu dalam image tu ada lakarannya. Tapi sejauh mana terbelah tu kita kata maknanya perpisah jauh macam ni kita tak tahu. Tapi memang terbelah. Insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan ini adalah salah satu mukjizat Nabi SAW sebagaimana orang Islam beriman dengannya. Peristiwa ini berlaku di Mekah sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah ketika orang-orang musyrik meminta daripada Nabi tadullu ala sidqi da'watihi, supaya Nabi tunjukkan kebenaran dakwahnya. Lalu dengan sebab permintaan itu, Nabi bukan saja-saja nak tunjuk. Nabi kata, kamu tak percaya, nanti tengok bulan di atas sana, malam nanti kita tengok bulan tu terbelah. Tapi ini setelah dicabar dan Nabi pun memenuhi permintaan mereka dan nampak ianya terbelah dua. Fanshaqqal qamar nisfaini falqataini. Satu falqah, satu sebelah tu duduk di atas Jabal Abi Qubais dan satu lagi duduk di atas bukit apa nama Qa'an. Nak sebut pun payah nama. Jabal Qubais ni letaknya mana? Dia ada klip pada Jabal Qubais dulu. Salah satu daripada dua banjaran yang besar, dua kedudukan tanah yang tinggi yang terletak di sebelah jihad syarqiyah, sebelah timur Masjidil Haram. Ketinggiannya 375 meter. Taklah tinggi sangat bukit ni. Itu 375 meter daripada ketinggian permukaan laut, an-sathil bahar. Jadi bulan tu terbelah dan dilihat ianya menghampiri bumi dan duduk atas bukit. Mungkin jadi kecil ke macam wallah alam lah. Tapi itu peristiwa yang dirakamkan dalam sirah yang berlaku dalam sejarah hidup Nabi untuk membuktikan bahawa Allah Ta'ala itu maha kuasa dengan apa sahaja yang dia nak tunjukkan bukti kekuasaannya dia boleh buat. Walaupun dalam bentuk yang kita kata, macam mana bulan boleh terbelah. Lalu dengan peristiwa ini turunlah ayat yang menunjukkan bahawa insyiqaqil qamar, terbelahnya bulan ini adalah salah satu tanda iqtirabus sa'ah, hampirnya kiamat. Tapi apa reaksi orang-orang kafir? Kita lihat ayat kedua surah Al-Qamar tu, wa in yarau ayatan yu'ridu. Jika mereka melihat mana-mana ayat, ayat ni mukjizat. Mukjizat yang Nabi tunjukkan, mereka tetap berpaling. Lepas tu mereka berkata, ini adalah sihrun mustamir. Ini adalah perubatan sihir yang terus-menerus pula dah. Tadi minta supaya Nabi buktikan, bila dah buktikan, tuduh sihir pula. Jadi tak selesai kerja juga. Dan terbelahnya bulan ini menjadi dalil tentang iqtirabil qiyamah, dekatnya hari kiamat. Dan berkatalah sebahagian ulama, innal qiyamah idza qamat insyaqqatis sama bima fiha. Para ulama menyatakan bahawa bila berlakunya kiamat, maka langit akan pecah terbelah bersama dengan segala yang ada di langit, termasuklah bulan dan yang lain-lain. Dan dikatakan terbelahnya bulan ialah insyiqaq, dan terbelahnya segala kegelapan yang ada di situ. Bumi, langit menjadi cerah dan terang. Itu ada pendapat yang disebut oleh para ulama dalam menjelaskan peristiwa insyiqaq. Jadi kita lihat apakah relevannya, kaitannya antara Allah Ta'ala bersumpah dengan kalla wal qamar. Tidak sekali-kali begitu, demi bulan. Demi bulan, apa kaitan dengan cerita neraka Saqar sebelumnya? Allah Ta'ala nak beritahu azab neraka tu bukan jauh pun, tak lama dah. Sebab kiamat dekat dah. Lepas aku ni tak ada lagi Nabi yang lain. Rasulullah SAW menyatakan bahawasanya la nabiyya ba'di, tak ada lagi nampak Nabi lepas aku. Maknanya kiamat ni semakin dekat. Berlakunya peristiwa terbelahnya bulan menunjukkan kiamat sudah dekat. Bila kiamat sudah dekat, azab neraka Saqar yang disebut sebelum ini sesuatu yang bukan jauh pun. Ada dalam satu hadis, kita tengok hadis ni, bahawasanya Nabi kita adalah Nabi yang terakhir. Rasulullah sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari ni, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Kanat banu Israel, Israel terus ya. Kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Tasusuhum. Dah cukup dah, boleh dah. Tasusuhum tu dah.
Okay, Anbiya. Ba ya alif hamzah. Kata perawi ni itu Abu Hurairah, dia kata perawi ni sebelum selepas Abu Hurairah ni seorang tabi'in, dia kata dia pernah duduk bersama dengan Abu Hurairah. Lamalah bersahabat selama 5 tahun antara yang aku dengar. Lalu Abu Hurairah beritahu, aku dengar daripada Nabi SAW, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel lah. Mereka ni dipimpin oleh nabi-nabi. Bani Israel ramai nabi, ya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap kali halaka ni maknanya mati, ya. Halaka ni musnah. Musnah di sini maknanya seorang nabi tu dah mati, yang mana dah berakhir hayatnya, maka Allah Taala gantikan dengan nabi yang lain. Itu zaman Bani Israel. Tetapi ketahuilah, wa innahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya tidak ada lagi nabi selepas aku. Rasulullah kata tak ada lagi nabi. Jangan ada yang nak mengaku jadi nabi pula. Begitulah yang berlaku dalam dunia ni. Munculnya nabi-nabi palsu. Tak ada pasal-pasal mengaku jadi nabi. Rasulullah dah kata tak ada lagi nabi selepas aku. Yang ada hanyalah wasayakunu khulafa. Yang akan ada adalah khalifah-khalifah, penguasa-penguasa. Fayaksurun, dan ramailah jumlah mereka. Maka Nabi pesan di sini, Nabi kata, fama ta'muruna, apa yang kamu nak perintahkan kepada kami. Nabi kata, berilah bai'ah, kesetiaan kamu kepada yang lebih awal menjadi pemimpin. Al-awwal fal-awwal. U'tuhum haqqahum. Berikan kepada mereka hak mereka, kerana Allah Ta'ala akan sa'iluhum, akan tanya mereka, orang yang jadi pemimpin itu, tentang apa yang istar'ahum. Maksud tanya di sini bukan tanya di dunia, tanya di akhirat. Ya. Jadi sebenarnya hadis ini menunjukkan bahawa kita ni berada di akhir zaman. Tak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Yang ada hanyalah khulafa, khalifah-khalifah, orang yang pegang kuasa, yang diberi amanah untuk jadi pemimpin. Mereka jangan duduk senang ataupun rasa selesa, tak. Tugas mereka bukan berakhir dengan kematian mereka. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan sa'iluhum ammastar'ahum. Allah Ta'ala akan tanya mereka tentang apa yang telah mereka diberi tugas untuk menjaganya. Adakah mereka akan selamat? Dulu pun kita dah baca dalam surah Al-Haqqah, orang-orang yang mendapat buku amalan dengan tangan kiri, mereka akan menyesal. Lalu mereka kata, halaka anni sultaniyah, kuasaku telah hilang. Baik, kita sambung untuk ayat berikutnya. Antaranya Allah Ta'ala bersumpah dengan malam. Wal-laili idh adbar. Wal-laili idh adbar. Malam, kenapa tidak bersumpah dengan siang? Dia ada kaitan dengan bulan tadi, sebab bulan biasa muncul waktu malam. Sebab tu bila Allah Ta'ala bersumpah dengan bulan, jadi waktu yang paling munasabah untuk menyatakan bulan itu adalah malam. Itu dia punya keterkaitannya, hubung kaitnya. Walaupun Allah Ta'ala juga bersumpah dengan siang. Kita lihat dalam surah Asy-Syamsu, wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha. Allah Ta'ala bersumpah demi matahari dan waktu duhanya. Surah Asy-Syamsu, muka surat 595. 595. Ayat ni ada ayat dalam surah Asy-Syamsu ni, dia antara sumpah yang panjang lah. Bermula dengan wasyamsi, demi matahari dan waktu duhanya, waktu sinarnya. Yang kedua, wal qamari, Allah Ta'ala juga bersumpah dengan bulan. Idza talaha, apabila ia sudah talaha ni muncul, kemudian wan nahar, apabila bulan itu mengiringi kemunculan malam. Waktu siang apabila dia sudah jallah, sudah jelas terang. Kemudian wal-laili idza yaghshaha, dan waktu malam apabila dia menyelubungi alam ini dengan gelap gelita. Jadi di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari ada, bulan pun ada juga, siang pun ada, malam pun ada. Kemudian barulah beralih kepada langit dan bumi serta jiwa manusia dan penyempurnaannya. Jadi salah satunya adalah malam. Malam apabila meliputi alam. Dalam surah Al-Muddathir, malam apabila ia sudah pergi.
Baik, kita tanya diri kita, bila kita buat perbandingan antara malam dengan siang, mana yang lebih kita suka? Malam ataupun siang? Mungkin kebanyakan kita suka waktu siang lah. Sebab waktu siang ni cerah, terang, kita boleh pergi ke sana sini. Malam ni kita duduk di rumah lah, berehat, letih tidur. Sebenarnya malam itu lebih indah. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan malam bukan setakat nak kaitkan dengan bulan tadi, dalam ayat 32 tu. Tapi sebabnya malam ni lebih besar di sisi Allah. Dulu kita dah baca dalam surah sebelumnya, surah Al-Muzammil. Qumil lail, bangun malam. Dia tak berlaku qumil nahar, bangunlah waktu siang. Sebab waktu siang memang orang dah bangun pun, orang dah bekerja. Waktu malam adalah waktu di mana kita berehat. Itu jelas salah satu nikmat Allah. Alam naj'al alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, dalam surah An-Naba muka surat 582. Banyak Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita yang kita lalui setiap hari dalam hidup kita. Sama ada kita sedar tak sedar, kita bersyukur tak bersyukur, itulah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tidakkah kami jadikan bumi ini, Allah Ta'ala beritahu, mihada, ayat ke-6 tu, bersifat terbentang luas. Bukit bukau yang kukuh menjadi pasak bagi bumi. Kami ciptakan kamu hidup berpasangan. Kami jadikan tidur kamu sebagai subata. Subata ni sebagai pemutus. Asam tu pemutus, maknanya tak ada lagi aktiviti kecuali rehat dan tidur. Waja'annal laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Menarik sekali bila Allah Ta'ala gunakan malam itu sebagai pakaian. Bayangkan kalau kita ni berada dalam keadaan tak ada kain baju. Bukan setakat kita malu, kita tak selesa. Sama ada cuaca panas ataupun cuaca sejuk, lebih-lebih lagi, kita manusia secara fitrah mesti berpakaian. Tidak sama dengan binatang. Malam itu sebenarnya sebagai pakaian. Pakaian yang menutupi alam ini dengan kegelapan. Itulah menariknya malam. Sebab itu golongan salafus salih, apabila kita baca kisah mereka, mereka sangat-sangat menanti waktu malam untuk mereka beribadat kepada Allah. Malam itu sesuatu yang sangat indah untuk mereka bermunajat. Mereka berdoa, mereka merintih, memohon kepada Allah rahmat dan segala kurniaan daripadanya. Ataupun waktu siang sibuk dengan banyak urusan-urusan dunia. Itu kita dah bincang dulu dalam surah Al-Muzammil. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Adapun inna nasyi'atal lail, bangun di waktu malam itu, asyaddu wata'an wa aqwa mukila, lebih tepat waktunya dan lebih baik bacaannya. Jadi itu sebabnya Allah Ta'ala sebut malam. Jadi bila malam tu sudah pergi, adbar. Adbar ni mana lawan kepada akbal. Akbala datang, muncul. Adbar dah berlalu pergi. Dah tak ada dah waktu malam. Kemudian akhir sekali waktu subuh. Idza asfar. Asfar, waktu subuh. Asfar ni macam mana? Waktu subuh yang apabila dah nak akhir dah. Kalau solat subuh tu waktu nak habis dah. Kalau kita belajar dalam fiqh, dia semai subuh ni dia ada dua waktu. Satu waktu ghalas, waktu taghlis, satu lagi waktu isfar. Kita cari perkataan ni. Mal farqu baina taghlis wal isfar. Perbincangan ulama tentang waktu salat subuh. Sebab ayat ni sebut was-subhi idza asfar. Asfar ni satu waktu di mana dah nak akhir dah subuh. Perbezaan antara at-taghlis, taghlis ghalas, dengan al-isfar. Sebab ada hadis sebut Nabi solat awal. Ada sebut Nabi suruh solat isfar. Sebab solat subuh, banyak dalam hadis-hadis yang sebut, bahawa biasanya Nabi baca panjang antara 60 hingga 100 ayat. Kira banyak jugalah. Cuma dalam beberapa keadaan perlu kita meraihkan makmum lah. Kalau makmum tu nampak ramai yang lemah, orang tua, orang tua, kita ambil yang sederhana. Kita lihat dalam Islam web tu ada hadis-hadis tentang al-isfar dan taghlis bagi solat fajar, solat subuh. Ini kita lihat dari sudut bahasanya. Isfar dia merujuk kepada waktu yang akhir dah. Jadi ini soalan yang ditimbulkan oleh orang yang bertanya. Dia kata al-mubadarah, bersegera melakukan kebaikan ini sangat digalakkan oleh hukum syarak dalam beberapa tempat dalam nas-nas hadis dan Quran. Di antaranya salat pada awal waktu. Ini sangat mandub, sangat digalakkan, disunatkan untuk salat 5 waktu selain daripada salat isyak. Salat isyak yang afdal adalah takhir jika tidak menimbulkan masyakkah lah.
ataupun tidak bimbang takut fawat ataupun terluput pahala berjemaah. Dan telah berlakulah khilaf, terhasilnya khilaf atau perbezaan pendapat antara fuqaha tentang solat subuh. Yang mana afdal? At-tabkir, solat awal, masuk waktu ni, kadang setengah orang hok lorak nak pergi kerja jauh ni, Allah Akbar tu bila bel tu dia pakat takbir semaya dah. Sebab apa? Sebab dia kata perjalanan masih jauh. Itu terpulang pada dia lah. Baik. Jadi solat awal tu dia dipanggil taghlis. Bahasa Arab sebut taghlis ghalas. Ataupun yang sunnahnya takhir. Kita takhirkan itu isfar. Isfar ni disebut dalam ayat tadi was-subhi idza asfar. Jadi pendapat yang pertama tadi adalah ini qaul jumhur. Majoriti ulama fiqh kata lebih baik solat subuh awal waktu. Berbeza dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan lebih afdal solat subuh waktu isfar. Was-subhi idza asfar tadi. Jadi khilaf ini adalah suatu khilaf yang memang kita nampak ada ta'arud percanggahan sebab ada beberapa hadis yang antaranya ada hadis sebut macam seperti hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari sebut Nabi solat subuh bi ghalas. Waktu ghalas ni waktu awal subuh. Yang mana kata Aisyah fansarifna nisa, bila kaum wanita yang datang ke masjid solat, bila mereka fansarif ni mana dah selesai nak kelik dah, gelap lagi masa tu. La ya'rifna minal ghalas. Mereka tak kenal satu sama lain sebab masih ghalas, gelap lagi. Kemudian dalam Sahih Bukhari juga daripada Jabir, dia kata Nabi solat subuh pada waktu ghalas, waktu awal. Waktu awal lah, maknanya masuk subuh tu mungkin tak tunggu lama, 5 minit, 10 minit terus solat. Dan ada hadis yang lain, kita lihat terus ke bawah, kita nak ringkaskan terus ke bawah. Hadis tentang salat subuh waktu isfar. Itu antaranya hadis daripada Rafi' bin Khadij, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asfiru bil fajar fa innahu a'zam lil ajr. Salatlah subuh waktu isfar. Isfar tu waktu yang akhir sedikit kerana lebih besar bagi pahala. Tapi untuk hadis ini para ulama dia ada taujihat, dia ada beberapa garis panduan untuk difahami hadis ni supaya tidak bercanggah dengan hadis taghlis tadi yang suruh solat awal. Jadi sebenarnya antara kedua-dua tadi yang lebih rajih adalah solat awal. Awal. Sebab apa? Sebab Nabi dibaca panjang. Jadi sekurang-kurangnya bila dah selesai solat, tidak tunggu lama, duduk sebentar matahari pun naik. Begitu kaedahnya. Baik, kita terus kepada ayat berikutnya. Itu sedikit apa dia? Pencerahan tentang kalimah isfar tadi, asfar, dan juga kalimah ghalas. Allah Ta'ala bersumpah dengan ketiga-tiga ni nak menyatakan bahawa neraka sakor ni adalah salah satu perkara yang kubar. Kubar ni daripada kabirah kubra yang besar. Bukan benda yang kecil. Bila disebut besar, ia sesuatu yang perlu diberi perhatian sebagai peringatan bagi manusia. Tapi kalau orang tu tak tahu benda ni, tak belajar, tak baca Quran, tak faham apa dia buat tak tahu je lah. Dia ingat tak ada apa-apa neraka ni. Na'udzubillah min zalik. Ini satu cara berfikir yang menduka citakan kita. Bila ada di kalangan umat Islam yang tidak ambil berat tentang ilmu tentang mengenali alam akhirat. Ilmu-ilmu untuk mereka kenal alam akhirat. Biar mereka boleh buka mata kepala dan mata hati, nampak akhirat tu gambar macam mana. Dunia tak payah cerita lah sebab masing-masing boleh lihat. Malam siang kita boleh nampak dunia kecuali orang buta yang tak nampak dunia. Tapi akhirat kita nak lihat akhirat ni dia kena lihat dengan mata hati, kena ada ilmu. Maka ia menjadi suatu naziran, nazir, inzar, amaran dan ancaman bagi manusia. Itu pun bagi manusia yang kita lihat di sini, liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Iaitu neraka jahanam itu adalah suatu inzar, amaran, peringatan bagi sesiapa yang yataqaddam di sini, yataqaddam ilal khairi wat ta'ah, yang bersedia untuk maju ke depan, mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Maknanya sesiapa yang betul-betul bersedia untuk menghadapi situasi yang lebih menggerunkan di akhirat, maka dia kena buat persiapan. Persiapannya dengan fi'lul khairat wa ta'atullah, kena buat kebaikan dan kena taat kepada Allah. Itu maksud yataqaddam.
Ataupun dia ta'akhir, kalau dia pilih untuk tidak peduli soal tu, mungkin dia terus melakukan kejahatan, buat tak peduli, buat tak kisah dengan dosanya. Ya ta'akhir an zalik. Ya ta'akhir, maknanya dia tak peduli tentang kebaikan, sebaliknya dia lebih kepada berbuat dosa maksiat. Maka dia akan dapat balasan yang buruk di akhirat. Jadi bila Allah Ta'ala sebut liman sya'a, bagi sesiapa yang mahu, maknanya orang tu boleh pilih. Kalau dia pilih untuk selamat di akhirat, insya-Allah dia akan selamat. Dan dia kena usahalah untuk jadi orang selamat. Kalau dia memilih untuk buat buat tak reti. Kelantan kata buat tak reti, buat sepuluh lembu kenyai. Lembu kenyai ni lembu yang dia dah kenyang, dia buat tak reti lah. Duduk tengah jalan lembu ni, kita tekan horn, pom-pom, dia buat tak reti. Akhirnya kena panggil tuan lembu tu untuk tarik. Jadi kalau manusia buat perangai macam tu, sangat buruk lah. Sebab kita boleh pilih, kita ada akal, boleh pilih. Kita nak yataqaddam atau yata'akhir. Kata Ibn Abbas, ayat ini sebenarnya suatu tahdid, ancaman, dan juga suatu i'lam, pemberitahuan bahawa sesiapa yang taqaddam ila ta'ah, maju ke depanlah dia dengan ketaatan dan keimanan, maka dia akan dibalas juzia bisawabin la yanqati'. Dia akan dibalas dengan pahala yang tak putus-putus. Tetapi sesiapa yang ta'akhir, ta'akhir ni takhalluf. Takhalluf. Orang semua berubuk-ubuk nak belajar, nak beramal, dia buat relax, buat tak reti. Jadi rugilah. Sebab sebenarnya masa yang kita miliki semasa kita hidup di dunia, berapa umur kita pun tak tahu kita mati bila. Kita mati umur 40, 60 tu kita tak tahu. Tapi masa yang Allah Ta'ala berikan sepanjang kita hidup di dunia ni adalah merupakan saham pelaburan yang sangat besar nilai asetnya. Detik waktu yang berlalu ni sangat besar nilainya. Kalau kita boleh gunakan sebaik mungkin, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Para ulama menyatakan, tengok Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, walaupun jangka hayatnya 45 tahun je. Kita tengok sedikit kehidupan biodata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Wikipedia. Orang yang hidupnya sekejap je 45 tahun, tapi dia telah meninggalkan khazanah ilmu yang banyak, seolah-olah dia hidup seperti 1000 tahun. Dia meninggal tahun 676. Al-Imam An-Nawawi dah ada di bawah tu. Bawah tu ada bawah. Kita lihat dalam Wikipedia. Dia punya umur dia tak lama, sekejap je. Tetapi oleh kerana dia telah menggunakan jangka hayat dia untuk berkhidmat kepada agama, dia menulis kitab yang sangat banyak, sampai sekarang orang masih guna lagi kitab-kitab tulisannya. Jadi seolah-olah jangka hayat dia panjang kerana dia mendapat pahala yang berterusan. Allahu Akbar, untungnya. Dia hidup, dia punya jangka hayat dia antara 631 hingga 676. Kira sendirilah. 631, 636 maknanya 45 tahun. 676 tolak 631, umur dia hanya 45 tahun. Malu saya, sebab saya pun dah lebih 50 dah. Umur Imam Nawawi 45 tahun, tengok. Dia seorang muhaddis, seorang yang faqih, seorang ahli bahasa. Antara kitab yang telah dia tinggalkan khazanah ilmunya sangat banyak, seperti Riyadhus Salihin dalam bidang hadis, hadis 40 Imam Nawawi, Minhajut Talibin dalam bidang fiqh, Raudhah At-Talibin juga dalam fiqh mazhab Syafi'i. Sangat banyak. Subhanallah. Kita usah nak tulis kitab, nak ngaji hok dia tulis pun tak habis lagi. Kita nak buka kitab, nak baca hok ulama-ulama tulis pun tak habis. Tapi mereka telah berkhidmat untuk agama sehingga mereka mendapat pulangan yang menguntungkan, pahala yang berterusan. Pahala yang berterusan. Itu pilihan di tangan kita. Itu yang Allah Taala sebut tadi. Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Okey, kita kembali kepada ayat yang kita bincang. Ini sedikit sedutan daripada riwayat hidup tokoh ulama dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, sesiapa yang mahu, okey, alhamdulillah dia dapat apa yang dia kendaki dan Allah Taala tidak mensia-siakan. Jadi apa-apa yang kita perolehi di akhirat adalah apa yang kita kerjakan di dunia. Maka Allah Taala sebut di sini berikutnya, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa manusia tergadai dengan apa yang dia usahakan. Tergadai maknanya tak akan terlepas.
Kita tak akan terlepas baik buruk apa yang kita lakukan. Yang baik, in kana khairan fa khairan wa in kana syarran fa syarrun. Kalau yang kita buat tu baik, baiklah balasannya. Kalau yang kita buat tu buruk, buruklah balasannya. Allah Ta'ala itu maha adil. Baik, kita nak lihat hadis ni. Semalam bukan kita tengok dah hadis ni. Hadis Abu Zar ni. Hadis yang hadis ni panjang. Ya ibadi law anna apa dia? Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Sebab di akhir hadis tu ada Nabi beritahu. Hadis tu bermula dengan okey boleh. Hadis tu law anna awwalakum wa akhirakum. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jin wa okey boleh dah. Wa insakum wa jinnakum. Okey, satu lagi. Okey, cukup dah. Kita lihat awal hadis tu dia bermula dengan lafaz ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Matan hadis tu dia bermula dengan ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Tak apa, ni tengah dah tu ni matan ni. Kita nak ambil akhir hadis tu dia dah. Baik, kita tengok syarah hadis lah. Okey. Syarah hadisnya. Hadis ni daripada Abu Zar. Abu Zar beritahu Nabi SAW ada bersabda, Nabi beritahu yang Allah Ta'ala ada berfirman. Ini dalam hadis Qudsi. Bukan hadis Nabawi. Mungkin para jemaah yang tak pernah belajar ilmu mustalah hadis, tertanya-tanya apa pula ilmu mustalah, apa pula hadis Qudsi. Hadis Qudsi ini adalah hadis perkhabaran yang datang daripada Allah tapi dengan lafaz daripada Nabi, bukan daripada Allah. Kalau lafaz itu daripada Allah, itu ayat Quran. Jadi dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala beritahu, wahai hamba-hambaku. Kita terus kepada terjemahan sebab hari ini panjang. Sesungguhnya aku haramkan perbuatan zalim. Aku tak akan buat zalim kepada kamu. Maka aku jadikan ia sesuatu yang diharamkan sesama kamu. Maka janganlah kamu berlaku zalim terhadap sesama kamu. Kemudian berikutnya Allah Ta'ala beritahu yang kedua. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kamu dhalun, sesat. Asalnya kita ni sesat. Kecuali sesiapa yang Allah Ta'ala kata hadaituhu, aku beri hidayah kepadanya. Hidayah ni dia diperolehi bagi sesiapa yang memperolehinya datangnya daripada Allah, bukan daripada orang tu sendiri. Itu kurniaan daripada Allah, tapi kita kena usaha untuk mendapatkannya. Begitu juga lepas tu dia beritahu, wahai anak Adam, semua kamu asalnya adalah ja'i'. Ja'i' ni lapar. Tengok berikutnya. Semua manusia ni asalnya lapar kecuali yang diberi makan, maka Allah Ta'ala kata mintalah makan kepadaku. Kullukum ja'i'. Ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu. Kita semua ni lapar. Asalnya. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala beri makan kepadanya. Maka janganlah kita lupa kepada Allah bila kita dapat menikmati apa-apa makanan. Maka sedap-sedap, kenyanya, sedapnya, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya sebutlah alhamdulillah sebagai tanda puji dan syukur kepada Allah. Kemudian dalam hadis ini juga disebut, wahai anak Adam, semua kamu asalnya arin, bertelanjang. Arin, bertelanjang, tak ada pakaian asalnya. Kecuali sesiapa yang aku beri pakai kepadanya. Illa man kasautu maka fastaksuni, mintalah pakaian denganku. Iaitu utlubu minni al-kiswah aksukum. Mintalah daripadaku pakaian nescaya aku beri pakai untuk kamu. Asalnya kita ni keluar daripada perut mak kita ketika dilahirkan, tak ada pun bayi itu dah siap pakai baju, mana ada. Semuanya telanjang, semuanya tak ada pakaian. Ini hadis ni mengingatkan asal-usul kita lah. Kemudian wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu tukhti'una bil-laili wan nahar, buat salah, buat silap malam dan siang, tak habis-habis buat dosa.
Tetapi Allah Ta'ala kata, aku tetap mengampunkan dosa kamu semuanya. Maka fastaghfirin, mintalah ampun kepada aku. Luasnya rahmat Allah. Dia tahu kita buat dosa, dia tetap mahu mengampunkan dosa kita. Wahai hamba-hambaku, kamu tidak mampu untuk memberikan mudarat kepada aku. Kamu tak mampu berbuat begitu dan kamu tidak mampu untuk memberi apa-apa manfaat kepada aku. Okey, kita nak pergi akhir sekali, bawah sekali. Ya ibadi, akhir sekali. Kita lihat syarah bawah sekali syarah dia. Ini yang akhir dah. Akhirnya Allah Taala beritahu ya ibadi innama hiya a'malukum. Ya ibadi innama hiya a'malukum tu. Di atas tu. Wahai hamba-hambaku, bahawasanya buku amalan yang masing-masing terima, Allah Taala kata itulah amalan-amalan kamu yang telah aku hitungnya. Itu selama kamu hidup di dunia, malaikat tulis amalan itu, ahfazuha wa aktubuha alaikum. Aku simpan, aku jaga, aku tulis. Itu Allah Ta'ala tugaskan malaikat rakaat untuk tulis. Kemudian di akhirat nanti masing-masing akan terima buku amalan itu dan akan disempurnakan balasan untuknya. Summa uwafikum iyaha. Itu aku akan sempurnakan apa yang telah kamu lakukan dengan diberikan hak secara sempurna. Sempurna itu in khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Sekiranya baik, baiklah balasan. Sekiranya buruk, buruklah balasan. Maka Nabi kata, faman, dalam hadis kursi ini Allah Ta'ala beritahu, faman wajada khairan, sesiapa yang mendapati ada kebaikan, alhamdulillah. Falyahmadillah, hendaklah dia puji Allah. Tetapi waman wajada ghaira zalik, sesiapa yang mendapati sebaliknya. Waman wajada ghaira zalik, sesiapa yang mendapati bukan kebaikan, keburukan, wajada ghaira zalik ialah syarran, fala yalummanna illa nafsah. Itu matan terakhir hadis itu. Maka janganlah dia cela, dia marah siapa-siapa kecuali marah pada diri sendiri. Jadi bila kita faham hadis ini, kita fahamlah ayat tadi. Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi sesiapa yang memilih, dia nak buat baik atau dia tak nak. Di akhirat nanti kalau dia tengok dalam buku amal dia baik, dia pun alhamdulillah ya Allah, syukurnya. Tapi kalau dia mendapati ada keburukan, itu salah diri dia sendiri. Orang kata jangan salahkan ibu yang mengandung. Dah ditakdirkan dia lahirlah. Tapi bila kita buat sesuatu itu pilihan kita. Kalau kita buat dosa sekalipun, Allah Ta'ala masih memberi peluang. Kita memilih untuk bertaubat atau tak nak bertaubat. Itu pun kita masih diberi pilih. Kita nak segera bertaubat atau nak tangguhkan taubat. Ada orang buat dosa, dia tak nak bertaubat. Itu pilihan dia. Ada orang dia dah buat dosa dan dia segera bertaubat. Itu juga pilihan dia. Dan itulah yang terbaik. Apabila kita sedar kita buat salah, kita segera kembali kepada Allah. Maka setiap jiwa manusia itu tergadai dengan apa yang dia lakukan kecuali golongan kanan. Siapa golongan kanan? Kita pernah bincang dalam surah Al-Haqqah itu, golongan yang terima buku amalan yang tangan kanan, dan juga disebut dalam surah Al-Waqi'ah, wa ashabul yamini ma ashabul yamini, golongan kanan. Dalam syurga mereka itu tertanya-tanya sesama mereka tentang nasib al-mujrimin. Orang dalam syurga ni macam mana dia duduk ya? Mereka duduk dalam syurga bukan duduk bersela, bukan duduk cokoh, bukan duduk tinggung. Duduk di atas tempat duduk yang mulia, iaitu alal araik yanzurun, di atas tempat duduk yang tinggi yang mereka saling melihat satu sama lain. Mereka boleh melihat satu sama lain. Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada orang-orang dalam syurga. Mereka itu duduk alal araik. Banyak disebut dalam surah Al-Mutaffifin, antaranya dalam surah Al-Kahfi, cara duduk ahli syurga. Maknanya semasa mereka sembah-sembah, ni bukan kata sembah nak kadang berdiri, duduk sela, dah ada tempat duduk yang disediakan untuk mereka dalam syurga. Supaya sembang-sembang sesama mereka ni lebih selesa dan lebih menarik lah. Antaranya kita lihat dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi muka surat 297. Ini tentang gambaran nikmat dalam syurga. Nikmat duduk dalam syurga. Berada dalam syurga tu satu nikmat, ada duduk. Bukan duduk cacang, bukan duduk cokoh, bukan duduk berdiri. Tapi duduk di atas tempat duduk yang disebut
Al-arikah. Arikah ni macam sofa lah, macam katil. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaba وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. Mereka ni orang beriman, beramal saleh, sebagaimana disebut dalam ayat sebelumnya, ayat 30. Mereka ni dalam syurga, berada dalam syurga Adnin, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka dihiaskan dengan asawir, dengan gelang-gelang. Allahu Akbar. Indahnya perhiasan ahli syurga, dapat pakai gelang. Lelaki perempuan semua pakai gelang. Gelang daripada emas. Memanglah di dunia orang lelaki tak boleh pakai emas. Gelang emas tak boleh, cincin emas tak boleh. Tapi dalam syurga itu pakaian ahli syurga. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا. Mereka memakai pakaian sutra hijau. Warna yang Allah Ta'ala sebut di sini adalah warna khudran, warna hijau. Sama ada sutra tu sutra yang nipis, yang disebut sundus, ataupun istabrak, sutra tebal, yang bersulam. Itu nama sutra yang orang Arab fahamlah. Bila sebut sundus, itu sutra harir. Sutra ni harir. Yang nipis, yang rakik. Kalau istabrak yang bersulam lagi tebal. Itu pakaian mereka. Sutra tu warna hijau. Kenapa Allah Ta'ala pilih warna hijau? Sebab warna hijau ni warna yang sejuk pandangan mata. Kita pergi taman, rumput-rumput hijau, pokok-pokok hijau. Lebih dekat dengan fitrah kita. Kemudian muttaqiina, mereka ni duduk berehat dalam syurga itu dengan berbaring. Bahasa Kelantan kata muttaqi, yattaqi, ini duduk nyenggeng. Apa nyenggeng? Duduk nyenggeng ni mana duduk mengiring, duduk di atas rusuk sebelah kanan atau sebelah kiri. Kita duduk relax, santai-santai sambil tungkat kita punya pipi dengan tapak tangan. Macam tu, lebih kurang macam tu. Muttaqiinan. Duduk di atas tempat yang disebut Ara'ik. Ara'ik ni jamak daripada Al-Arikah. Arikah ni tempat macam katil jugalah, tapi bukan katil untuk tidur. Sebab kita kata, macam dalam syurga ada katil untuk tidur. Tak, tempat duduk macam pelamin-pelamin yang berhias, yang bertakhtakan emas. Yang bertakhta dengan emas. Itu disebut dalam surah Waqiah. Mana tempat duduk yang sangat selesa, tapi tak ada tidur. Kena ingat, dalam syurga tak ada tidur. Pernah sahabat tanya, ya Rasulullah, alayanamu ahlul jannah, adakah ahli syurga ni tidur? Kita ni letih-letih penat, kalau tak tidur kita rasa tak selesa. Bila sekali dapat tidur sekejap je, oh ya Allah nikmatnya. Tapi dalam syurga tak ada letih, tak ada penat, tak ada tidur. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, hal yanamu ahlul jannah, hal yanamu ahlul jannah, adakah ahli syurga ni tidur? Nabi kata, tidur-tidur ni an-naum akhul maut. Tidur ni saudara mati. Ni al-ara'ik. Ni al-ara'ik dalam ayat ni lah. Sofa-sofa yang kalau ni kat rumah kita dalam syurga lagi hebat. Kita tak boleh nak imajinasikan. Ara'ik dalam ayat tu sama dengan sofa kat rumah kita. Baik, itu ara'ik. Apa kita nak tengok hadis. Adakah ahli syurga ni tidur? Hal yanam ahlul jannah. Hadisnya berbunyi, adakah dah 7.30 dah kita. Adakah ahli syurga tidur? Okey, rasa dah cukup dah. Rasa dah jumpa dah kalau search itu. Qila ya Rasulullah hal yanam ahlul jannah. Pernah orang tanya Nabi, adakah ahli syurga ni tidur? Nabi jawab, la, tidak. Kenapa tidak? Sebab an-naum, tidur tu adalah akhul mauti, saudara mati. Saudara mati, sedangkan dalam syurga tak ada mati. Bila tak ada mati, maka tidur pun tak ada. An-naum akhul maut. Tidur tu saudara mati.
dan wala yamut ahlul jannah. Ahli syurga tidak mati, mana tidur pun tak ada. Macam mana kita kata? Macam mana tu kita tak boleh nak fikirlah. Sebab nikmat tidur, mut'atun naum, nikmat dan sedapnya tidur ni dia tidak berlaku kecuali bagi sesiapa yang berhajat kepada tidur disebabkan min ta'abin au maradin. Dia letih, dia penat, dia sakit, so dia kena tidur. Maka tidur tu menjadi satu kerehatan bagi dia. Tapi dalam syurga sebab penat tak ada, letih tak ada, maka tak adalah tidur. Kita kata saya buat apa dalam syurga, tu tak boleh nak cerita lah. Sebab ini cerita kehidupan alam akhirat tak sama dengan kehidupan alam dunia. Okay? Allah Akbar. Hidup dalam syurga tu hidup yang sebenarnya. Hidup dengan mendapat redha Allah. Itu yang paling besar. Dapat bersama dengan orang-orang yang soleh, menikmati segala nikmat yang Allah Ta'ala sediakan. Jadi kalau kita nampak syurga, nikmat syurga dengan mata hati kita, kita akan rasa tawar lecah habis nikmat dunia ni. Tawar lecah tu bagi orang Kelantan kat maknanya tak terliur mana, tidak tamak sangat dengan dunia. Sebab apa yang ada di akhirat sana jauh lebih baik daripada apa yang kita lalui di dunia. Yang nikmat ini hanya bersifat, kita kata, fana, sementara, tak kekal. Yang ada dengan kita di dunia tak habis, akan habis. Yang ada dengan Allah di akhirat nanti, dia tak akan habis. Suatu nikmat yang berterusan. Baik, kita nak habiskan ayat tadi. Ashabal yamin, maka dalam syurga mereka duduk di atas araik tadi, dalam keadaan mereka tertanya-tanya, apa sebab kamu masuk neraka? Dia tanya. Kenapa kamu masuk neraka? Sakor, ditanya ahli neraka. Maka ahli neraka jawab, kami tidak solat. Kalau mereka ni orang kafir, apa perlunya mereka solat? Solat mereka tidak sah. Maka para ulama menyebut dalam tafsiran ayat ni, furu' asy-syariah. Kalau kita cari dalam mana-mana pencarian, furu' asy-syariah, hukum caban ni mana hukum fiqh, juga ditaklifkan kepada orang kafir. Baik, kita tengok apa tadi, tak boleh dah yang tadi. Qalu lam nakum minal musallin. Ada perbincangan ulama bahawasanya orang kafir juga ditaklifkan untuk solat. Selagi mereka tidak salat, mereka dikira bersalah. Tapi cuma salat itu tidak sah lah. Kalau kita belajar fiqh, kita tahu. Syarat sah salat mestilah muslim, ayyakuna musliman. Kalau orang kafir tak sah salat. Tapi salat itu wajib. Cuma hukumnya tergantung kerana dia masih kafir. Dia tetap kena salat. Cuma dia kena masuk Islam. Jadi kalau dia tak masuk Islam, dia salat dia tidak sah. Tapi salat itu tetap wajib. Berdasarkan ayat ni mana dah? Saya petik daripada Tafsir Al-Munir, kata Dr. Wahbah Zuhaili bahawasanya orang-orang kafir juga ditaklifkan dengan furu' asy-syariah. Furu' syariah maknanya kewajipan puasa, zakat, solat wajib juga bagi orang kafir. Cuma kalau mereka laksanakan ibadat tu, memang ibadat tu tidak sah. Cuma tergantung, tinggal lagi mereka kena masuk Islam. Jadi kalau mereka masuk Islam, barulah ibadat tu dikira sah. Tapi kalau mereka buat kebaikan yang berupa amalan-amalan yang kita kata bukan ibadat wajib, contohnya mereka bersedekah. Orang kafir kalau dia bersedekah, memanglah sedekah dia tak diterima. Pahala tu ada tapi tersimpan. Di akhirat pahala tu akan jadi haba'an mansura. Tapi kalau orang kafir ni masuk Islam sebelum dia mati, pahala sedekah derma dia tadi, Allah Ta'ala kira balik. Sebab sedekah yang dia lakukan ni, sedekah ni dia betul ibadat yang umum. Ibadat umum ni kita boleh sedekah dengan bagaimana cara sekalipun, kepada sesiapa sekalipun. Ada kisahnya. Ni dia antara amalan yang disebut amalan ibadat khusus, ibadat umum. Bila Amru bin Al-As masuk Islam, Nabi kata, aslamta ala ma aslafta. Nabi kata, aslamta. Bagi orang kafir bila dia masuk Islam, segala kebaikan yang dia buat, bukan ibadat wajib ya, bukan puasa apa tak. Mungkin ada setengah orang Islam, setengah orang bukan Islam yang pernah berpuasa sebelum Islam, maka itu memang tak ada pahala lah. Tapi kalau dalam bab dia buat baik kepada binatang, dia bagi sedekah kepada rumah anak yatim, maka kebaikan dia itu akan dibawa ke depan sebab dia dah Islam, maka dia dapat pahala. Nabi kata, aslamta ala ma aslafta min khair. Kamu masuk Islam
dengan apa-apa kebaikan yang telah kamu buat dulu, bawa semula. Pahala tu forward ke depan. Allah Ta'ala forward ke depan. Hadis ini berlaku kepada Hakim bin Hizam. Itu ceritanya. Hakim bin Hizam, sebab Hakim bin Hizam ni kita dah bincang kemarin, dia masuk Islam ketika umur dia 60. Atas satu pendapat, dia meninggal masa umur dia 120. Tak bukan. Hak saya cerita Hakim bin Hizam ni dalam, bukan sesi tadabbur, itu sesi usrah dengan guru-guru sekolah. Hakim bin Hizam ni dia masuk Islam tahun berapa ya? Beberapa tahun sebelum Nabi Hijrah. Masa umur dia 60 tahun dah. Dia ni adalah anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid, anak saudara isteri Nabi. Jadi Hakim bin Hizam bila masuk Islam, dia pun tanya, dia kata, tengok matan dia atas tu. Masa kita pun dah suntuk. Dia tanya, ya Rasulullah, ara'aita asya' kuntu atahannasu biha fil jahiliyah. Ya Rasulullah, aku nak tanya pandangan kamu tentang perkara-perkara yang telah pernah kulakukan di zaman jahiliyah. Aku pernah buat sedekah, aku pernah merdekakan hamba, aku pernah menghubungkan silaturrahim. Jadi kebaikan yang aku buat tu ada pahala ke? Dikira pahala ke? Nabi kata, oleh kerana kamu dah masuk Islam, kamu sekarang dah Islam, kebaikan yang kamu buat dulu, sedekah, merdeka hamba, silaturrahim tu, Allah Ta'ala kira pahala tu. Maka Nabi kata, aslamta ala ma salafa min khair. Kamu masuk Islam dengan bawa sekali pahala kebaikan yang membuat dulu. Hak ni hadis ni untuk amalan ibadat umum. Sedekah silaturahim itu ibadat umum. Kalau lah orang yang bukan Islam ni dulu pernah puasa contohnya, pernah puasa, pernah salat, dia tidak Islam, maka itu memang tidak sah. Ibadat tu tidak sah dan tak dikira pahala. Jadi perbincangan asal adalah ayat surah Mudassir tadi adalah ibadat wajib. Kita bincang hadis Hakim Hizam ni ibadat ibadat umum, bukan ibadat khusus. Mereka kata kami dahulu tidak solat. Nak solat macam mana sebab mereka tidak Islam. Kemudian mereka mengatakan mereka tidak beri makan kepada orang miskin. Jadi solat ni satu kewajipan yang sangat besar. Orang Islam wajib solat. Orang kafir pun dia kena solat juga. Cuma syaratnya dia kena masuk Islam. Tu je. Bila masuk Islam, dia kena solat. Selagi dia tidak solat, maka kekafiran itu menjadi suatu dosa yang besar dan menenggelamkan semua dosa yang lain. Kekafiran dia itu satu dosa yang sangat besar, menyebabkan tenggelam habis orang lain. Sebab tu bila orang kafir dia masuk Islam, bila dia masuk Islam, segala dosa yang dia buat dulu, mungkin dia pernah minum arak, mungkin dia pernah berjudi, bunuh orang, berzina, sebagainya, semua dosa-dosa itu Allah Ta'ala hapuskan dengan sebab Islamnya dia. Ini yang berlaku kepada Amru bin Al-As. Tadi Hakim bin Hizam berlaku kepada Amru. Bila dia masuk Islam, dia kata, ya Rasulullah, aku nak masuk Islam tapi aku harap Allah Ta'ala ampunkan dosa aku yang lepas sebab aku ni banyak buat dosa. Lalu kata Rasulullah, ya Amru, mau tahu tak? Bila kamu masuk Islam, innal Islam, Nabi kata, ya Amru, innal Islam, type innal Islam, yahdimu ma kana qablahu. Dengan Islamnya kamu, dengan kamu masuk Islam ini, segala dosa-dosa kamu yang lepas tu Allah Ta'ala dah musnahkan. Tak ada dah, tak sedap fikir dah lepas tu. Tetapi kebaikan yang kamu buat dulu, yang sedekah ke apa itu, tetap dikira pahala bila masuk Islam. Innal Islama yahdimu ma kana qablahu. Itulah kadang-kadang bila kita dengar ada orang bukan Islam, datuk ni orang Cina bukan Islam, tapi dia rajin buat kerja-kerja amal. Dia orang kaya. Kita kata untungnya kalau dia masuk Islam, sebab pahala sedekah dia, derma dia tu, bukan sedekah lah, kita panggil derma sumbangan dia tu tetap dikira pahala. Hadis ni hadis Amru bin Al-As. Tengok kalau hadis tu ada yang syarahnya, lengkapnya. Baik, idza aslama, tapi kita ambil ni hadis Abu Sa'id Al-Khudri ni. Idza aslama al-'abdu, bila seorang hamba masuk Islam dan elok Islamnya, maka Allah Taala hapuskan semua dosa lepas-lepas. Lepas-lepas tu dihapuskan. Dan setiap kebaikan dia buat akan dilipat ganda pahalakan sampai 700. Banyaklah. Tak tahulah ada tak bawah tu hadis Amru. Hadis Amru bin Al-As. Oh, tak ada, tak apalah. Ni hadis lain. Tapi maksudnya hampir samalah. Nak beritahu, innal Islam yahdimu ma qablahu. Bila seseorang tu masuk Islam,
maka Allah Ta'ala akan hapuskan segala kesalahan hak lepas-lepas tu dihapuskan. Tetapi yang kebaikan dia tak dihapuskan. Kebaikan dia dibawa ke depan, di-forward ke depan. Dosa dia dihapuskan. Jadi orang kafir kalau dia tak solat, dia memang tak dikira bersalah. Cuma untuk memastikan solat dia sah, dia kena masuk Islam, kena mengucap dia kalimah syahadah dan dia wajib solat. Itu ada perbincangan ulama tentang ayat. Qalu lam nakum minal musallin wallahu alam. Masa kita dah cukup. Saya buka kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya daripada Terengganu. Nak tanya Ustaz, orang kafir tadi yang kalau dia masuk Islam, adakah dia kena qada balik segala solat dan puasa dia? Ya, Itu tak soalan. perlu. Tak ada qada salat. Qada kena ingat, qada hanya untuk orang tidur dan terlupa. Untuk orang kafir, orang Islam tak ada. Yang lepas tu dah berlalu. Okay. Itu saja ya. Okey. Ya, Kemudian ya. soalan saya Ya, yang salam. kedua, saya memang terni dengan yang Ustaz cerita pasal penuh semalam tu sebab jadi rasa macam ni. Jadi saya nak pencerahan balik daripada Ustaz. Yang saya faham maksudnya sekarang maknanya fitnah tu adalah yang dimaksudkan fitnah tu syirik dan juga ujian Allah kepada kita. Ya, Ustaz. Yang kedua, yang saya faham lah, saya nak pencerahan, takut saya silap faham lagi. Yang kedua, buhtan tu kita mengatakan kepada orang yang dia tak buat. Betul. Mengumpat bila kita mengatakan kepada seseorang itu yang memang dia buat. Betul ke tu yang Kita saya mengumpat. faham? Betul dah. Betul dah. Boleh Ustaz, saya nak Ustaz bagi pencerahan sedikit lagi tentang fitnah tu. Kalau kita nak terang ke orang kan, kita nak ceritakan apa maksud si fitnah tu secara ringkas. Boleh tak Ustaz? Assalamualaikum. Fitnah ialah ujian. Bahasa mudahnya fitnah adalah ujian. Kita lihat ayat di awal surah Al-Ankabut. Al-Ankabut Allah Ta'ala guna kalimah walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Surah Al-Ankabut muka surat 396. Muka surat 396 itu pada ayat yang ketiga. Fitnah asalnya maksudnya ujian. Cuma digunakan juga dalam beberapa nas yang lain fitnah dengan maksud syirik itu. Walaqad fatanna allazi, sesungguhnya kami telah kenakan fitnah, fatanna. Fitnah kepada orang-orang terdahulu. Fitnah di sini mana kami telah kenakan ujian. Diberi ujian. Maka dengan ujian itu Allah Ta'ala tahu, kalau tak diuji memang Allah Ta'ala tahu juga. Tahu dengan sebagaimana kita pun pendapat tahu siapakah orang-orang yang benar keimanannya dan siapakah orang yang berdosa. Jadi fatanna di sini ialah ujian. Adapun fitnah yang kita guna dalam bahasa Melayu ialah buhtan. Cuma kita tak biasa gunalah buhtan tu. Kita kata A telah fitnah B, kononnya B ni curi duit dia apa. Itu fitnah bahasa Melayu. Fitnah dalam bahasa Arab banyak digunakan dengan maksud ujian. Fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi tukaffiruhu as-salatu, apa dalam hadis tu. Nabi kata fitnatur rajul, fitnah, ujian yang berlaku dalam kehidupan seorang lelaki itu akan terhapus dengan dia punya fitnah ni maknanya menyebabkan dia terjebak dalam dosa lah. Fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi. Ujian yang berlaku pada seorang lelaki terhadap keluarganya. Keluarganya kadang-kadang anak dia jatuh sakit, duit dia hilang. Jadi itu antara fitnah. Fitnah ni ujian. Fi ahlihi wa malihi. Jazakallah khairan katsira. Fi ahlihi. Okey, dah cukup dah. Ya. Cukup dah. Assalamualaikum Ustaz. Saya Ghazali dari Shah Alam. Tentang silakan. Orang kafir ni kita nak dakwah dia masuk Islam. Semalam Ustaz kata dia kena jadi baik dulu baru dapat hidayah. Di kadang-kadang kita cakap dengan dia pun kita nak minta dia jadi baik lah kan sebab kita cerita tentang kebaikan Islam tu. Tapi nampak macam dia susah nak terima. Jadi sebenarnya Ustaz kata nak baik dulu baru dapat hidayah. Betul Ustaz Dia tak dapat hidayah dulu baru baik Jadi boleh Ustaz explain sikit pasal ni. Sebenarnya baik buruk fitrah manusia secara asalnya baik. Fitrah manusia asalnya baik, tak ada jahat. Apa dalilnya? Allah Ta'ala beritahu dalil tentang asal fitrah manusia baik ni.
Inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Asalnya aku ciptakan hamba-Ku ni dalam keadaan lurus betul. Tak ada melencong kanan kiri. Asalnya baik. Itu fitrah kita. Dalam bukan sini, dalam hadis ya. Inni khalaqtu ibadi hunafa adalah hadis, bukan dalam Quran. Sesungguhnya aku ciptakan hamba ke dalam lurus, itu fitrah. Sebab itu kita lihat kadang-kadang orang bukan Islam ada nilai-nilai baik. Nilai baik macam kita tengok nilai, kalau maaflah kalau kita kata di negara Jepun, walaupun di negara bukan Islam, pemimpin dia tidak Islam. Tapi dari segi aspek kebersihan, kita orang Islam ramai yang kalah. Kita malu dari segi aspek kebersihan. Bahkan dari segi mungkin kita kata dari segi disiplin menjaga masa, mungkin masyarakat Jepun, Korea ni lebih tepat dia punya time management, pengurusan masa, subhanallah. Itu nilai Islam. Tapi mereka tidak Islam. Ini asal Islam kita ni, hadis ni. Nabi kata, inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin lalu harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Sesungguhnya aku ciptakan hamba-Ku asalnya hunafa. Hunafa ni maknanya lurus, baik, betul. Manusia tak suka kejahatan secara fitrah. Tetapi mereka telah disesatkan, dipesongkan oleh syaitan daripada fitrah yang baik. Akhirnya mereka menjadi sesat. Jadi kalau kita kata orang kafir tu nak masuk Islam, dia kena baik, ialah dia kena kembali kepada fitrah tu maksudnya. Dia kena kembali kepada fitrah sebab Islam adalah agama fitrah. Fitrah tu adalah asal jiwa kita memang Islam. Bila seseorang tu dia terima Islam, adalah kita dengar cerita-cerita orang yang dah masuk Islam, dia kata bila dia dapat menyebut Allahu Akbar, dapat mengucap 2 kalimah syahadah, dapat salat, dia kata sangat tenang jiwanya. Sebab apa? Sebab semasa di alam zar dulu, sebelum diciptakan, sebelum dilahirkan ke dunia, setiap jiwa manusia sudah mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhannya, sebagai ilah yang wajib dia sembah. Jadi bila dia terima Islam, jadi jiwa dalam dia tu menepati dengan fitrah asal kejadian dia, maka barulah dia rasa tenang dan bahagia hidup dia. Tapi kalau dia memilih, dia kata dia tak nak terima Islam, kita kata dia masih diperangkap oleh syaitan. Sebab syaitan yang main peranan menyebabkan orang itu lari daripada fitrah asalnya itu Islam. Ya? Nah itu jelas dalam Quran Allah Ta'ala beritahu, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Nanti hadis ini kita bincang lain kali, hadis tentang inni khalaqtu ibadi hunafa. Dalam surah Ar-Rum Allah Ta'ala beritahu, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Ini diperintahkan untuk semua ni, bukan untuk orang Islam saja. Surah Ar-Rum ayat ke berapa tu? Ayat muka surah 407. Muka surah 407. Cari muka suratnya. Muka surah 407 ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajahmu terhadap agama yang lurus. Hendaklah kamu jauhi syirik. Sebab semua agama lain terlibat dengan syirik. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Islam ni adalah agama fitrah yang Allah Ta'ala telah tentukan pada manusia dengannya. Jadi kalau manusia tak mengamalkan ajaran Islam, memang ada masalah. Dia kena ikut Islam juga. Sebab itu lebih menepati fitrah. Kita lihat apa contoh fitrahnya. Fitrahnya, Nabi kata ada khamsum minal fitrah dalam hadis. Bab fitrah ni asal Islam. Kita mungkin ingat fitrah ni zakat fitrah je lah. Bila habis Ramadan nak masuk bulan Syawal, kita bayar zakat fitrah. Nabi kata ada khamsum minal fitrah. 5 perkara yang menjadi fitrah manusia, yang manusia kena buat. Sama ada Islam tak Islam dia kena buat. Kalau dia tak buat, memang menyalahi fitrah. Apa dia? Antara yang pernah buat ialah Nabi Ibrahim. Ada 5 perkara di sini, khamsun minal fitrah. Tapi saya rasa bukan semua orang kafir buat benda ni, ada orang ramai yang tak buat, tapi ada juga yang buat. Antaranya Nabi kata fitrah ialah qasus syarib, kena pendekkan misai. Kena pendekkan misai. Yang kedua naftul ibti, kena cabut bulu ketiak, jangan dibiarkan panjang sebab kita tak selesa bila berbau dan sebagainya. Yang ketiga taklimul azafir, potong kuku, kena kerak kuku. Kalau ada orang Islam, orang bukan Islam, simpan kuku yang panjang, kita kata ini menyalahi fitrah. Sangat tidak patut bila orang Islam buat begitu. Kalau orang bukan Islam pun, kita kata ini menyalahi fitrah sebagai manusia. Yang keempat, Nabi kata al-istihdad.
Istihdak tu maknanya membuang, mencukur rambut bulu yang tumbuh di bahagian kemaluannya. Dan akhir sekali al-khitan. Khitan tu berkhitan lah. Lelaki perempuan. Perempuan disunatkan, lelaki diwajibkan. Itu fitrah. Dan kalau di Kelantan ni sendiri, saya dapat tahu ramai dah orang Cina bukan Islam, kalau yang tinggal di kampung, mereka berkhatan. Bahasa Arab sebut khitan, berkhatan. Walaupun mereka tidak Islam. Sebab itu fitrah. Orang Nasrani, Kristian tidak berkhatan. Tapi Yahudi, kita tahu Yahudi juga berkhatan. Sebab mereka tahu ini fitrah yang pertama sekali dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ini fitrah. Jadi kalau lari daripada fitrah, maka rosaklah asal kejadian kita sebagai manusia. Wallahu alam. Ada lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Assalamualaikum. Ya, siapa dulu ni? Saya Ghazali. Cik Ghazali, ya. Macam ni Ustaz, saya ada seorang kawan. Dia ni memang orang tidak Islam lah. Tapi saya berkawan lama sejak daripada bekerja sehingga dah bersara dah, sama-sama bersara dah. Dia ni memang orang kata mendalami tentang agama Islam ni, cara dia bercakap, cara dia ni apa semua. Dan dia belajar pun dia dapat A1 dalam agama Islam. Maknanya memang dia mendalami lah tentang Islam ni. Cuma ada cara-cara tip macam mana kita nak bagi dia macam tarikan untuk dia menjiwai Islam ni sehingga dia memeluk Islam. Ya. Saya sampai ada soalan tu. Ya. Jadi saya rasa amat terharu sangatlah dengan dia ni. Rasa orang Islam tidak sesama dengan dia. Mana cara perangai dia, cara percakapan dia. Gitu. Ya, ya. Sebenarnya bila cara-cara nak tarik dia tu, maknanya kita nak orang kata kalau Kelantan kata nak dia meruk masuk Islam tu. Ya, supaya lebih mudah untuk kita. Baik. Ya. Sebenarnya bila dia dah tahu banyak tentang Islam itu, dia dah dapat hidayah. Itu panggil hidayah, dah betul taujih dan irsyad. Dia dah dapat panduan, bimbingan dengan pengetahuan yang dia ketahui tentang Islam. Alhamdulillah, memudahkan lagi kerja dakwah. Tinggal lagi kita yang menjadi kawan dia, kita menjadi sahabat dia, kita jangan putuskan persahabatan. Kita kena terus sign dengan dia, berkawan dengan dia sebagai suatu jalan untuk kita ambil peluang. Bila kita pujuk dia, kita tak paksa dia. Kita pujuk dia dengan sesuatu yang memberikan kebaikan, mungkin lebih mudah untuk dia terima Islam. Jadi caranya saya, kita terus berkawan dengan dia. Soal dia belum Islam, itu hidayah taufik daripada Allah. Tapi dari segi hidayah taujih, irsyad, dia dah dapat dah. Itu bukan kerja kita. Hidayah taufik ni hak Allah. Itu rahsia Allah yang kita pun tak tahu. Banyak kan pak saudara Nabi Abu Talib, Nabi tolong. Dia tak lawan Nabi, dia tolong. Cuma dia tak Islam. Akhirnya bila dia nak meninggal dunia, kan ada hadis dia dalam Kitabul Iman, dalam Sahih Muslim. Bila waktu nak meninggal, ialah Nabi mesti sayang kepada pak saudara dia, yang bapa saudara ni jaga dia, pelihara dia, pertahankan dia, bela dia. Tapi oleh kerana hidayah taufik ni milik Allah, bukan milik Nabi, maka akhirnya pak saudara dia tidak Islam juga. Lalu tunggulah ayat innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada siapa yang kau cintai. Jadi caranya saya dalam kes macam ni, kita terus bersahabat dengan dia, kita beri buku-buku agama dan kita mendoakan. Satu lagi doa penting. Ya. InsyaAllah. Kita doa. Termakbul atau tidak doa kita itu urusan Allah. Pentingnya kita berdoa dan kita terus bersahabat dengan dia dengan harapan satu masa nanti sebelum dia meninggal, dia sempat memeluk Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, teacher Nazah. Teacher Nazah lepas ni Cikgu Sufian. Okey, saya merujuk kepada satu hadis Nabi akan kelebihan solat di Masjidil Haram, yang mana satu waktu bersamaan 100,000 kali solat di tempat yang lain. Begitu juga di Masjid Nabi, satu waktu bersamaan 1,000. Okey. Jadi ini telah memberikan kelebihan kepada penduduk KSA, kepada penduduk Arab Saudi, yang Mekah dan Madinah. Dan juga kepada mereka yang sentiasa dijemput oleh Allah ke Baitullahil Haram dan ke Masjid Nabi. Okey, soalan saya, adakah ini juga
kelebihan yang beramal di Masjid Nabi, Masjid Haram ini akan memberikan peluang untuk kita meningkatkan amal di hari perhitungan nanti akan tingginya amal kita di pihak kanan. Maksud saya di perbicaraan antara kiri dan kanan itu telah meningkatkan antara penyumbang kepada hitungan amal kita. Yang pertama. Soalan yang kedua, saya juga merujuk kepada satu hadis Nabi, apabila dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul kerana Allah dan berpisah karenanya, adalah termasuk dalam 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah di hari kiamat nanti. Saya boleh bagi pencerahan sikit Ustaz untuk hadis yang kedua tu. Ya, terima kasih Cik Nazar. Saya cuba ringkaskan sebab banyak lagi soalan yang menanti. Ini tentang kelebihan beramal macam di Mekah. Itu dah jelas dalam hadis salatun fi masjidi hadha. Apa dia, salat di masjid aku ni Nabi kata menyamai tusawi alfu salatin. Salatun fi masjidi hadha, salat di masjidku ini menyamai pahala 1000 pahala malaikat Masjid Haram 100,000. Kalau di Masjid Al-Aqsa 500. Itu fadlullah, fadlan minallah, satu kurniaan daripada Allah untuk orang yang tinggal di kawasan itulah, di Mekah, Ahlul Makkah, Ahlul Madinah. Jadi untuk perhitungan amalan kita ialah kita beramal setakat apa yang kita boleh buatlah. Mungkin mereka dapat kelebihan tu ya. Salatun fi masjidi hadha khairun. Nabi kata solat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali solat fima siwah, selain daripada tempat-tempat lain lah. Kecuali Masjidil Haram, maka ganjaran pahalanya dapat 100,000, 100,000. Itu satu kelebihan. Kita tak boleh nak dengki lah dengan orang yang tinggal di Mekah, Madinah tu dah rezeki dia dah dapat kelebihan macam tu. Mungkin kita dapat kelebihan cara lain lah. Tapi masing-masing beramal dengan apa yang Allah Ta'ala berikan dan kita berdoa supaya ganjaran yang pahala yang kita peroleh itu sentiasa dilipat gandakan. Maknanya kita kena bijak memilih suatu langkah yang kita lakukan amalan sedikit tapi dia punya pulangannya untung besar. Macam orang niaga lah, kalau orang berniaga dia modalnya kecil tapi oleh kerana dia bijak dalam mengatur strategi perniagaan, mungkin modalnya kecil tapi dia dapat kembang-kembang, akhirnya dapat cari pelanggan, dapat apa dan maju dalam masa sekejap. Ada orang lain modalnya besar tapi tidak bijak dari segi marketing, mencari customer, akhirnya untung tak banyak dan dia pun terbeban dengan hutang. Sama juga kita dengan akhirat, kita sebenarnya adalah orang yang sedang berniaga dengan Allah. Kalau kita tak ada peluang untuk dapat pahala sebab kita bukan di Mekah, di Madinah, kita tak apa peluang untuk sebesar ni pahala, kita cari ganjaran pahala cara lain. Semoga Allah Ta'ala memberi ganjaran atas niat baik kita tadi. Tentang hadis ya, dua orang lelaki, rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaih, itu ada dalam Sahih Bukhari ya. Nabi kata sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kita lihat hadis sekejap. Sab'atun yudhilluhumullah. Salah satunya tadilah dalam soalan tadi. Dua orang lelaki atau dua orang perempuan, ada dua orang yang mereka tu bersahabat. Disebut dua orang tu paling kurang, kalau ramai pun tak ada masalah. Mereka menjalinkan persahabatan kerana Allah. Sama-sama belajar kerana Allah, beramal kerana Allah, saling menasihati kerana Allah, tanpa kepentingan dunia. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi. Cukup dah, cukup. Okey, boleh klik cari. Ada 7 golongan. Nabi kata orang yang akan diteduhkan ataupun diletakkan di bawah naungan arash Allah. Fi zillihi, mana fi zilli arsyihi. Di mana? Di pada mahsyar. Pertamanya seorang pemerintah yang adil. Tu nombor 1, ranking yang first kali, pemimpin yang adil. Sebab susah nak jadi orang adil. Yang second, yang kedua, syabun nasya' fi ibadatillah. Seorang anak muda yang hidup beribadat kepada Allah. Nabi sebut syabun ni sebab masa muda ni susah nak beribadat. Dia orang suka enjoy, suka sana sini. Yang ketiga, lelaki yang hatinya sentiasa terpaut pada masjid. Teringat nak ke masjid. Yang keempat, dua orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah. Maksudnya atas kepentingan agama. Mereka bersahabat kerana Allah. Bukan kerana kepentingan sama-sama buka syarikat perniagaan, tak. Mereka bertemu kerana Allah. Kemudian mereka berpisah. Berpisah tu masing-masing bawa urusan sendiri.
pulang kepada keluarga kerana Allah. Maka pertemuan itu dilakukan kerana Allah. Ini besar ganjaran ni. Yang kelima, seorang lelaki yang diajak oleh wanita yang ada pangkat, ada kecantikan, mana ajak untuk buat maksiat, tetapi lelaki itu menolak kerana katanya, aku takut kepada Allah. Yang keenam, seorang lelaki yang bersedekah dengan tangan kanannya lalu disembunyikan sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya. Ya. Dan yang ketujuh, seorang lelaki yang berzikir mengingati Allah secara khalian, bersendirian. Contohnya bangun salat malam seorang-seorang diri, lalu fafadat ainahu, lalu bergenanglah matanya, menangis kerana takutkan Allah dan fikir nasib dia. Jadi salah satunya rajulani. Jadi kita kena usahakan supaya kita termasuk salah satu daripada 7 golongan ni. Salah satunya soalan yang teacher tanya tadi, itu rajulani tahabba fillah. 2 orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah, bersahabat kerana sama-sama mahu menuju kepada Allah dan jaga agamanya. Maknanya kita kena hidup dalam keadaan kita ni adalah bersaudara dan bersahabat. Alhamdulillah kita dalam program Tadabbur Quran kita ramai, alhamdulillah. Mungkin sesama jemaah tak kenal satu sama lain, tapi boleh berhubung, boleh kenal mengenal melalui pendekatan yang kita lakukan ini, dan dapat meluaskan lagi kita punya lingkungan persahabatan dan ukhuwah kita di jalan Allah. Alhamdulillah. Ya, Cikgu Sufian ada soalan pelapis ni. Ini Ustaz, ringkas Ustaz. Ayat qalu lam nakum minal musallin Ustaz. Saya duduk faham sama ni. Qalu tu dia boleh ke kita khitabkan kepada orang Islam yang tidak semaya? Ada sebab situ tu Ustaz kata yang khitab kepada orang kafir. Tak? Okey, tu yang pertama. Yang kedua Ustaz, contoh saya ambil satu contoh gini, satu orang tuduh saya mencuri. Baik, itu adalah buhtan. Boleh kau tidak saya anggap ianya satu fitnah, mana ujian bagi saya. Wallahu a'lam Ustaz. Ya, terima kasih Cikgu. Ya, ayat tu dia bukan untuk orang kafir saja, cuma jalan penceritaan dalam ayat tu merujuk kepada orang kafir, sebab mereka ni golongan yang apa dia? Ada disebut ayat lepasnya, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Mereka kata kami golongan yang mendustakan hari ayat 47 kita akan bincang esok. Mereka kata kami mendustakan hari pembalasan. Kalau mendustakan pembalasan ni bukan orang Islam. Orang Islam dia mesti beriman dengan hari kiamat. Jadi ayat sebenarnya ada cerita merujuk kepada orang kafir, asalnya kafir. Tapi bagaimana kalau orang Islam tak salat? Ya, termasuk juga. Dari segi al-ibrah pengajaran, kalau orang Islam tak salat pun sama juga, dia juga menanggung dosa. Cuma macam mana balasan di akhirat? Adakah masuk neraka sakor? Ya mungkin. Berdasarkan keumuman ayat ni. Ataupun mungkin ada balasan lain dengan sebab dia tidak solat. Cuma ada dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi bermimpi. Nabi kata malaikat bawa aku melihat seorang lelaki yang dihempap kepalanya dengan batu, menyebabkan berkecai, kemudian kembali bercantum semula. Itu orang yang tidur dan meninggalkan solat. Kita pun tak tahulah hukuman tu dalam neraka sakor ke neraka lain. Tapi maknanya orang yang tidak solat, sama ada orang yang asalnya kafir atau orang Islam sendiri, memang mereka telah buat satu dosa yang besar kerana tarkus solat, meninggalkan solat. Tentang kalimah buhtan dan fitnah tadi, ya dua-dua sekali, saya setuju. Kalau orang tu tuduh kita curi, kita tak curi, kita kata ini satu buhtan. Adakah ini suatu ujian, fitnah? Ya, ini juga satu ujian. Ini yang berlaku kepada isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha apabila orang-orang munafik telah tuduh dia, buhtan dia, kata dia buat perkara tak baik dengan seorang lelaki bernama Safwan bin Mu'attal. Maka ini menjadi suatu buhtan dan juga menjadi suatu fitnah yang menyebabkan pahala tu akan diperolehi kepada mangsa. Mangsa tu dapat pahala sebab dia sabar. Bila kita disakiti, kita dianiaya atas satu perkara yang kita kata kita tak buat, kita menaruh sangkaan baik dengan Allah. Kita jangan pula bersoal, ya Allah kenapa aku diuji begini? Kenapa tergamuk ada orang fitnah aku? Dia mau tak tahu aku ni bukan orang jahat, aku ni orang yang baik-baik, aku bukannya nak buat benda jahat tu, tapi kenapa ada yang tergamuk tuduh aku? Kita bersangka baik dengan Allah, bahawasanya inilah peluang Allah Ta'ala nak bagi pahala bila kita boleh sabar. Memang payahlah nak sabar dengan fitnah macam ni. Tapi kita kena sabar. Semoga Allah Ta'ala beri pencerahan dan
tuduhan tadi akhirnya diketahui bahawa dia adalah sesuatu yang tidak benar dan dia adalah suatu buhtan. Jadi masa kita pun dah lebih. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita sama lagi esok. Esok hari Sabtu. Dan insyaAllah moga Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita dapat. Yalah, saya pun tak pasti sebab dah dapat 2-3 hari lepas memo daripada sekolah. Sekolah akan dibuka 10 Oktober. Bukan lusa, bukan 3 Oktober. Hari ni 1 Oktober. 10 Oktober. Kalau saya ditugaskan untuk kembali ke sekolah pada 10 Oktober, maknanya mula 10 Oktober tu tak adalah kelas kita, berakhir pada 9 Oktober lah. Tengok pada keadaan. Dan kita kena fikir cara lain lah kalau nak teruskan juga. Jadi Assalamualaikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.